anak-anak datang terus masuk waktu, jangan ramai yang masbuk, biar semua yang muafiq. Sebab itu lepas solat wajib ada solat sunat. Anak-anak ingat, Ustaz dapat tadi ramai yang tak solat sunat. Lepas ni Ustaz minta jangan tinggal. Solat ini dia ada dua hukum solat sunat. Sebelum maghrib namanya khairul muakkad. Lepas solat maghrib, solat sunatnya nama sunat muakkad. Apa beza? Solat khairul muakkad tak dituntut muat. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Azan maghrib terus solat pun boleh. Lepas azan maghrib terus solat sunat pun boleh. Sebab tak dituntut. Tapi selepas solat maghrib, lepas tu ada solat sunat ba'diyah. Namanya hukumnya solat sunat muakkad. Apa maksud muakkad? Maksud muakkad dituntut buat. Dituntut buat. Tak dapat tidak, jangan tinggal. Jika tidak ada uzur syar'i. Kalau sekadar duduk saja, uzur syar'i kan tu? Tak. Kalau sekadar keluar start motor nak balik pergi rumah rehat, uzur syar'i? Tidak. Kalau sekadar mangkit duduk belakang sembang-sembang lepak-lepak, uzur syar'i kan? Tidak. Jadi perbuatan kita itu perbuatan yang tercela. Duduk saja nganga. Sedangkan ada solat sunat yang kena buat. Sebab anak-anak, solat sunat datang atas pakej wajib. Tidak ada solat sunat ba'diyah maghrib jika tidak ada solat maghrib. Jadi datangnya solat sunat bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Ada solat sunat tu untuk kita. Allah sebutlah hadis qudsi, wajib itu tanda ketaatan. Sunat itu tanda kecintaan kepada Allah. Sunat tanda cinta kepada Allah. Ya anak sekalian, bagaimana cinta berbalas cinta? Kita dengan Allah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memberi pada kita Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim. Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemurah, memberi pada kita nikmat demi nikmat. Atas nikmat ada nikmat. Maka apakah tidak pantas kita untuk membalas cinta kepada Allah? Amalan yang mengangkat darjat seseorang di sisi Allah. Antara yang pertama, bagi salam, bagi makan. Yang ketiga, menghaluskan, melemah lembut tutur katanya, ucapannya, budi bahasanya. Maka adab itu diambil kira kesempurnaan iman kita. Maka berkait dengan kita berjumpa dengan orang bagi salam, menghormati guru bagi salam, itu berkait dengan iman kita. Orang yang beriman adabnya tinggi, orang yang bertakwa adabnya tinggi. Maka orang yang adabnya rendah, buruk tingkah lakunya, kasar tutur katanya, tidak berlemah lembut budi bahasanya, itu tanda lemahnya iman. Lemahnya imannya. Sebab orang beriman ni orang yang mulia. Orang yang mulia bersifat terpuji. Pada tutur kata, budi bahasa, itu penting. Itu diambil kira. Sesungguhnya orang yang paling rapat dengan Nabi, orang dekat dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi Rasulullah di syurga nanti, kata Rasulullah, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ketika Ummu Salamah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya seorang perempuan berkahwin dengan dua suami, kedua-duanya masuk syurga, maka dia ini, isteri ini, jadi milik suami yang mana satu?" Sebab contohnya seorang perempuan itu kahwin dengan suami yang pertama, suami pertama meninggal dunia, kahwin pula suami yang kedua, suami kedua meninggal dunia. Besok di akhirat dua-dua suami masuk syurga. Di sekarang dia jadi milik suami yang mana satu? Suami yang pertama atau suami yang kedua? Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika seorang perempuan telah berkahwin dengan dua suami, yang pertama meninggal, di kahwin yang kedua, yang kedua meninggal, di syurga besok, akhirat besok, dia jadi milik suami yang mana satu? Suami yang pertama atau suami yang kedua?" Agak-agak kamu suami yang mana satu? Suami yang kedua atau suami yang pertama? Atau kita boleh pilih, kamu nak pilih suami yang pertama ke suami kedua? Anak ustaz perempuan nak pilih yang mana satu? Milik suami yang pertama atau suami yang kedua? Agak-agak tu Haji Zul, kalau isteri kita ni kahwin dengan kita meninggal, dia pula kahwin lain masa dihidup dia dengan suami yang baru, akhirat nanti isteri kita yang asal tu
Jadi milik kita kan milik suami yang baru tu. Jawab Nabi, kata Rasulullah SAW, isteri itu akan menjadi milik kepada suami yang paling baik akhlaknya, terpuji. Maka di situ siapa yang terbaik akhlaknya? Rasulullah. Sebab Ummu Salamah, dia telah kematian suami, dia berkahwin dengan Rasulullah. Nabi tak kata, esok kamu jadi milik aku lah sebab aku Rasulullah. Tidak. Nabi tak sebut macam tu. Nabi sebut suami yang paling baik akhlaknya. Siapa? Rasulullah. Anak-anak sekalian. Jadi akhlak ni ukur nilai darjat di syurga. Maka kemudian apakah amalan yang mengangkat darjat? Pertama, bagi salam, bagi makan, dan percakapan yang lemah lembut, adab yang terpuji. Kepada siapa nak adab terpuji? Pertama kepada mak bapak. Anak-anak kepada mak bapak, jaga mak bapak kamu, beri nafkah pada kamu, bagi RM2 pada kamu. Yang kedua pada guru kamu. Guru Abdullah bin Al-Mubarak Sanain. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdullah bin Al-Mubarak, dia menuntut ilmu. Dia belajar adab selama 30 tahun baru belajar ilmu. Allah. Abdullah bin Mubarak, dia belajar adab selama 30 tahun, kemudian baru dia pergi belajar ilmu. Di adab itu dia belajar lebih lama daripada ilmu itu sendiri. Maka jangan kita, aku dah bayar duit, aku bayar, aku dah bayar yuran, aku dah bagi duit, bayar, dia suka aku lah. Itu barat. Dalam kelas boleh buat suka-suka hati, angkat kaki letak atas meja, itu barat, belagak sombong. Aku orang kaya, aku nak orang kaya, aku bagi duit, aku bayar yuran, aku boleh buat apa aku suka lah. Hampa cikgu, hampa lecturer, hampa makan gaji. No. Tidak. Kita orang Islam, kita dengan Allah. Kalau di Thailand, adab mereka sujud. Mereka sujud, itu lagi dahsyatlah mereka. Subhanallahal azim. Hadirin yang kasih oleh Allah, yang kemuncak kepada darjat diangkat ialah solat waktu malam. Solat waktu malam. Di hadis kursi, haza dinun irtadaituhu. Inilah agama yang telah aku redai untuk diriku sendiri. Kata Allah. Allah redha agama apa? Agama Islam. Lepas tu jangan lupa baca, raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Pagi 3 kali, petang 3 kali kena baca. Semoga Allah redha kita nanti. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah tu Tuhanku, Islam tu agamaku, dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasulku. Anak-anak kena baca, kena sebut. Baik kita redha kepada Allah, enggak Allah redha kepada kita. Maka di sini Allah sebut, inilah agama yang telah aku redha untuk diriku sendiri dan tidak dapat dijalankan kecuali mereka yang pemurah dan berakhlak baik. Dengar baik-baik. Agama ni kuncinya di sini ada 2. Ada 2 ni baru benar-benar dia beragama. 2 perkara ini kena ada pada kita. Jika tidak, Islam itu belum sempurna. Islam itu belum sempurna yang ada pada kita. Apa dia? Yang 2 perkara kena kita lakukan. Jika kita ada 2 perkara ni, benar-benar kita tu orang yang beragama, yaitu sifat pemurah dan berakhlak yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Subhanallah. Dan kerana itulah muliakanlah dengan kedua sifat itu selama kamu menganutnya. Aukamakul. Maksud muliakanlah dengan kedua sifat ni, kena muliakan. Ya Karim, anak-anak sekalian, sifat pemurah ini subhanallah, itu sifat Allah. Allah suka bila mana hambanya bersifat pemurah. Salawat tafrijah. Ada dalam ada tip. Ada dalam dia punya recording, ada simpan. Okey, ada sanad indisih selawat tafrijah yang kita akan akhir dengan selawat tafrijah kejap lagi. Subhanallahal azim. Baik hadirin anak sekalian, sebagai akhirnya ringkasnya di sini, pemurah ini dan akhlak mulia itu 2 sifat bagi orang yang beragama Jika dia ada 2 sifat ini, benar-benar dia orang Islam. Dia ringkasnya pada malam ini anak-anak sekalian, akhlak itu merupakan sendi kepada sifat takwa. Dan pemurah itu pelengkap pada sifat akhlak yang mulia. Akhlak mulia tapi kedekut tak juga, tak jadi.
Baik mulut tutur kata tapi duitnya duit aku. Dia kedekut, tak juga. Kalau ada dua sifat akhlak mulia dengan pemurah, maka lengkaplah agama Subhanallah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian. Maka untuk itu sesungguhnya seorang pelajar hendaklah merendah diri di depan gurunya. Dengar. Dan jangan keluar daripada pendapat gurunya. Sama dia menentang kata-kata gurunya. Seorang pelajar juga harus menunduk diri, memberi penghormatan pada gurunya. Karena gurunya itu memiliki darjat sebab mengajar kepadanya ilmu. Maka dia kena hormat pada gurunya. Bagi salam, minta izin, minta pendapat, tanya pendapat guru. Subhanallah. Hadirin yang kasih oleh Allah Taala sekalian. Dan lagi, pelajar juga harus tahu hak-hak gurunya. Macam mana disebut tadi, bila guru berjalan, dia kena beri laluan dan hormat gurunya. Sehingga gurunya lalu. Dan jangan dia pula bersemang berbual, tiga guru bersama dengannya di kedai sampai dia tak nampak gurunya. Maka memberi kemuliaan itu mengangkat darjat. Orang yang diangkat darjat bila mana akhlaknya sangat tinggi, maka akhlaknya sangat baik, maka Allah angkat darjatnya tinggi-tinggi. Di mana Allah letak dia bersama dengan Rasulullah di syurga. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Ustaz akan ada banyak kisah yang menarik tentang kisah Sufyan As-Sauri, Rabi'ah Adawiyah yang akhlak terpuji, tentang kisah Sari As-Sakhwati, kisah tentang seorang perampok yang bertukar jadi wali. Subhanallahal azim. Ustaz akan kisah nanti, cerita nanti, banyak kisah-kisah menarik pada akan datang insya-Allah. Untuk itu kita dengar alunan selawat terakhir belum kita tamatkan. Silakan Ustaz Naim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lazim tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita sampai di sini saja. Moga-moga Allah berkati kita. Akan datang kita dengar lagi alunan Hasbi Rabbi. Ada kan Hasbi Rabbi ya? Ada insyaAllah. Kita simpan lagi nanti ya. Hasbi Rabbi dengan dia punya alunan yang Melayu tu, yang cintakan bunga tu. InsyaAllah boleh bulan depan pada waktu dan tarikh yang berbeza. Maghrib juga insyaAllah. Hadirin sekalian, moga Allah berkati kita. Minta maaf. Astagfirullahalazim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala sadatana rasul ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika nabiyyika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubati wa 'inda al-maut syahadati wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubati wa 'inda al-maut syahadati wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qabla al-maut
توبتي وعند الموت شهادتي وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.